Majlis seterusnya mempersilakan Yang Berusaha Syekh Yusuf Haji Ahmad, penolong dakwah dan taliman Jabatan Dewan Agama Islam untuk menyampaikan ceramah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Yang dihormati saudari pengurusi majlis, yang berusaha, tuan penasihat program Bicara Ad-Din, yang berusaha, yang bahagia tuan-tuan barisan pensyarah, staf dan kaki tangan di Blitar, seterusnya saudara-saudari, siswa-siswi Blitar yang hadir dalam program Bicara Ad-Din kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur itu adalah milik Allah, tertentu bagi Allah. Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita lagi kesempatan untuk menghirup udaranya, apalagi diberikan sebesar-besar kesempatan untuk bernafas di dalam bulan Ramadan yang didambakan oleh orang beriman sepanjang zaman ketibaannya, yang menangis mereka saat mereka itu meminta-minta untuk bertemu dengannya, dan kemudian menangis lagi saat akan berpisah daripadanya. Alhamdulillah, kita dengan izin dan kurniaan Allah, Allah panjang umur kita walaupun kita tak minta. Sebahagian daripada kita ni pun tiba-tiba je masuk bulan Ramadan, tak sedar pun bahawa sebenarnya Nabi SAW ketika masuk bulan Rejab lagi, Nabi sudah ajak umatnya berdoa, Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah bagi kami bulan Rejab, bulan berlaku Isra' dan Mi'raj. Ya Allah, berkatilah bagi kami bulan Sya'ban, bulan berlakunya malam nisfu Sya'ban, dan sampaikanlah kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ada yang doa, ada yang tidak berdoa, tetapi demikian Allah bagi lagi ruang pada kita. Tak berdoa pun tiba-tiba dapat jumpa dengan bulan Ramadan, satu bulan yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kalau sekiranya umat aku mereka tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan, niscaya mereka akan mengharapkan biarlah sepanjang-panjang tahun itu adalah Ramadan. Ketika orang Islam, umat Islam, kita semua menyambut Ramadan,
ada beberapa jenis manusia waktu menyambut Ramadan. Ada yang mereka itu beruntung dari dunia sampai akhirat. Ada di antara mereka itu yang beruntung dunia tapi tidak akhirat. Ada yang mereka itu dunianya juga tidak ada untungnya, akhirat celaka, dilempar ke dalam neraka kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beruntung dunia akhirat ini adalah orang yang menjadikan dunia ini sebagai jambatan menuju akhirat, tempat beramal, tempat merebut kesempatan ruang di dalam bulan Ramadan yang luar biasa. Amalannya diganda-ganda oleh Allah Ta'ala sampai tidak terhitung gandaannya. Puasa itu sendiri adalah satu ibadat yang Allah berfirman, fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu adalah untukku, aku yang akan membalas. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala tentukan bahawa tiap amal kita ini diganda daripada 10 hingga 700 kali ganda. Tetapi Allah kata kecuali puasa. Puasa bukan 10, bukan 700, bukan 600, bukan 500, tapi puasa ini tidak ada batasnya. Jadi orang yang pertama ini, orang bulan pertama ini, orang yang mengharapkan ganjaran luar biasa yang sedang menantinya, seronok dengan kedatangan Ramadan, sebab dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah. Siapa puasa Ramadan, kata Nabi, dalam penuh keimanan, dalam penuh keyakinan, Allah akan ampunkan dosa yang terdahulu dalam hidupnya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang puasa Ramadan penuh keimanan, penuh yakin janji Allah, maknanya dia menjaga adab-adab puasa, maka orang ini akan diampunkan dosa yang terdahulu dalam hidupnya. Jadi bila berakhir Ramadan nanti, dia akan bakal dilahirkan sekali lagi daripada rahim ibunya. Dia tidak berdosa. Jadi inilah jejak yang ditinggalkan oleh kumpulan sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, yang telah diikuti oleh para tabi'in. Ya, sahabat, orang yang masuk Islam, yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam Islam. Tabi'in adalah orang Islam yang Islam, dan mereka itu tak sempat bertemu dengan Rasulullah, tetapi mereka bertemu dengan para sahabat Rasulullah dan mati dalam Islam. Itu tabi'in. Itulah seterusnya tabi'in. Orang-orang yang terdahulu daripada kita, para salafus salih, mereka itu menanti-menanti kedatangan Ramadan, sebab dosa akan diampunkan, amalan akan berlipat kali ganda, ya, doa-doa akan diangkat dan diterima, syaitan-syaitan akan dibelenggu, pintu surga akan dibuka, pintu neraka akan ditutup. Inilah bulan. Kumpulan yang kedua, ada kumpulan yang seronok juga, tapi dia bukan seronok sebab dia nak beribadat, bukan dia seronok sebab puasa Ramadan, bukan dia seronok dengan sebab dia nak merebut kesempatan, nak iktikaf, nak baca Quran bagi banyak-banyak dalam bulan Ramadan, nak beramal jariah di bulan Ramadan, ya. Tetapi dia seronok sebab dia dapat laba dan keuntungan dunia di bulan Ramadan, ya. Pengusaha-pengusaha yang saiz kecil sampai berskala besar sibuk untuk mencongak keuntungan sebelum datang Ramadan, kan? Kalau yang di hotel sediakan menu istimewa, kemudian buat tawaran lebih awal untuk tarik seramai mungkin mereka yang akan berbuka di hotel. Satu kepala RM80 umpamanya. Kalau yang bukan pengusaha skalanya besar, mereka yang akan menjual di bazar-bazar Ramadan. Itu keuntungan dunia. Walaupun tidak semua, tetapi beberapa ramai yang terlibat dalam industri ini, yang mengambil kira keuntungan dunia yang dia dapat adalah standing dengan keuntungan akhirat. Kebanyakan mereka yang terlibat dalam industri, pemain industri ini adalah mereka yang memikirkan keuntungan dunia dan membelakangkan akhirat. Hanya segelintir, hanya sekumpulan kecil daripada orang-orang yang terlibat di dalam medan ini, mereka yang tiap dia nak sediakan makan berbuka untuk orang yang berpuasa.
Ya, kita tak salah. Kita tak menyatakan salah. Hotel nak buat, hotel boleh buat kan. Kalau dia nak buat, nak sedia makan buka puasa pun, kita tak kata salah. Dan kita juga tak kata salah nak buat bazar Ramadan. Sebab bazar Ramadan pun tolong banyak juga kan. Kita balik tang-tang boleh beli kat bazar. Tapi persoalannya, berapa ramai yang terlibat, yang memikirkan bahawa dia mempunyai beban yang lebih. Sebab dia menyediakan makanan, dia akan berpenat pada waktu petang, waktu orang nak berbuka, dan sehari malam dia akan bekerja untuk mendapat ganjaran yang lebih besar, iaitu qiyam Ramadan, nak sembahyang sunat tarawih, nak bertadarus di masjid di surau. Hari itu saya terlibat dalam menyediakan bahan kepada peniaga-peniaga yang mendapat undi, yang cabut undi itu untuk dapat tapak-tapak dalam perniagaan. Kita bagi bagaimana peniaga bertakwa. Kita bagi tahu bagaimana perniagaan ini 9/10 pintu rezeki. Nah, kamu mengaji, kamu belajar, esok kamu keluar jadi seorang businessman. 9/10 pintu rezeki. Nah, akan esok orang yang jadi businessman ni, peniaga ni, bila bangkit esok di akhirat, dia akan bersama dengan Nabi-Nabi. Nah, dia akan bersama dengan Siddiqin. Ini bukan kecil anugerah ini, tetapi dia mesti mencukupi kriteria. 2 kriteria dia mesti itu. Yang pertama, as-saduq. Yang kedua, al-amin. Dia mesti seorang yang jujur. Dia mesti seorang yang amanah, yang bercakap benar. Saduq, dia cakap benar. Orang tanya dia cakap benar. Dia jual. Dia mesti amanah. Dia tak boleh jual benda yang kemarin dia jual hari ini. Dia tak boleh. Dia tak boleh tipu. Tidak ada dalam perniagaan yang diizinkan dalam Islam menerima unsur gharar. Tipu dia tak boleh. Akan menjadikan pendapatan itu haram. Tipu. Memang tak boleh untung, tapi tipu. Saya pergi bagi di daerah Padang Trak. Jabatan Agama Islam keluarkan bajet untuk ramai peniaga yang datang cabut di pihak berkuasa tempatan Padang Trak, majlis daerah. Kemudian kita sediakan makan. Waktu tu belum bulan puasa, kan? Lepas tu kita pun habaq macam ni, nak kena jadi peniaga bertakwa macam ni. Kita kena bersih, kena niat bagi ikhlas. Kita nak masak kat orang yang nak buka puasa, kan, pakai bagi proper, kan. Kemudian jangan jual benda yang diperangat, ya. Lepas pada tu tak berapa lama bulan puasa. Lepas tu kalau kamu perasan, keluar dalam viral, ada sepasang suami isteri beli satu masakan di bazar Ramadan di Padang Trak, di Kuala Nerang. Ya, dia beli bawal masak masak manis ya. Kan? Waktu tu dia dah makan separuh, bini dia pun duduk makan. Tengok binatang bawal tu gerak dalam ikan tu. Kan? Tengok ya bang, ikan ni hidup balik ke? Bukan hidup balik, ada ulat tu gerak dalam tu. Maknanya berlaku penipuan orang. Mudah-mudahan Allah ampun dosa itu. Kita nak sebut bahawa kumpulan yang hanya memikirkan keuntungan dunia, dia hanya dapat dunia saja. Akhirat dia tak dapat. Ada kawan saya, dia peniaga yang berjaya, dia senang dalam perniagaan. Tapi bila bulan Ramadan, orang lain berebut nak ambil meja untuk dia jual di bulan Ramadan, dia tutup perniagaan. Dia tutup perniagaan. Pasal apa? Perniagaan dia tutup, dia kira pergi masjid. Kan? Dia pergi masjid, dia baca Quran, mayang, baca Quran, dia tadarus, kan? Dia i'tikaf. Pasal apa? Pasal bulan Ramadan bagi dia keuntungan luar biasa di akhirat. Kena bagi clear, kamu kena faham. Sebab apa? Contoh yang kata keuntungan akhirat ni, kita buat satu ibadat sunat dalam bulan Ramadan sama macam buat ibadat fardu. Buat yang sunat dapat fardu, buat yang fardu dapat 70 fardu. Sunat dapat fardu 70 fardu. Tadi kita solat subuh sama dengan 70 subuh you. Tahu?
Cuba kita ingat-ingat balik, malam pertama Ramadan dulu kita dekat mana waktu maghrib? Kan? Waktu maghrib kat mana waktu tu? Malam pertama Ramadan. Malam pertama itu malam Isnin. Ingat tak? Hari Ahad petang tu saya pergi tengok anak bulan. Ya, di atas menara tu. Memang anak bulan tidak kelihatan, tetapi oleh kerana imkan ru'yah, kita tengok seluruh negara. Kebarangkalian tingginya adalah anak bulan sepatutnya berada di sekian-sekian tempat. Jadi kita berpuasa pada hari Isnin. Tetapi petang tu bila tenggelam matahari, berapa ramai yang masih ada kat jalan? Berapa ramai yang masih ada di pasar malam? Berapa ramai yang masih duduk cari telur masin? Kan? Dia kata, abang pergi cari telur. Tidak, itu kita tak boleh puasa. Pergi cari. Dia kata, tak apa, telur kedai mamak pergi tu. Telur masin bang. Jenuh. Telur banyak hak masin tu. Nak pergi cari hak masin tu, jenuh. Dia kata, lagi tak jumpa, jangan balik. Ya. Jadi akhirnya tak semayang berjemaah. Tak semayang pada waktu malam pertama itu maghrib berjemaah. Makna dia melepaskan berapa banyak. Semayang seorang dapat 1. Dalam bulan Ramadan semayang seorang dapat 70. Okey. Semayang berjemaah luar bulan Ramadan dapat 27 pahala. Tapi kalau dalam bulan Ramadan 27 kali 70 dah berapa? 27 kali 70 dekat-dekat 2000 kan? 1840 kan betul tak? Lebih kurang begitu. Nah, jadi kita punya ganjaran itu sudah jadi luar biasa. Jadi maknanya memang kumpulan yang ketiga ini sangat malang. Kumpulan yang tak peduli hang Ramadan ke tak Ramadan ke sama aja. Dia ahlul ketum. Ya, dia tak peduli pun. Dia pagi-pagi dia dah cari orang jual nasi dekat tepi jalan dekat lorong Makati tu. Kan, dalam plastik hitam tu. Dia tak peduli. Dia tak kisah pun puasa tak puasa sama aja bagi dia. Orang ni adalah orang yang malang. Dari dunia sampai akhirat, tuan-tuan. Hidup dunia pun bukan senang pun. Ramainya yang susah. Akhirat lagi susah di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, saudara-saudari kasih sekalian, patut Ramadan ni dah berjaya mendidik kita, tuan-tuan. Sebab Allah kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, difardukan ke atas kamu puasa sebagaimana difardukan ke atas umat sebelum kamu puasa. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi ibadat puasa ini satu perintah yang Allah Ta'ala tujukan kepada kita sebagaimana Allah telah tujukan kepada umat sebelum kita. Siapa yang diperintahkan oleh Allah, dia laksanakan perintah, dia akan pasti mendapat sayang dan kasih Allah. Bahkan di dalam Al-Quran bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu itu lebih kurang 89 kali disebut dalam Quran. Kata ahli tafsir itu nidaul habib lil habib, satu seruan daripada seorang yang pengasih kepada yang dikasihi. Allah yang Maha Pengasih memanggil kita hamba-Nya yang Dia kasihi. Ya ayyuhallazina amanu, ayo orang yang beriman, angkat tangan orang beriman. Ya saya orang beriman. Maknanya kalau betul kita orang beriman, tentu kita akan puasa. Tentu kita akan taat. Kutiba alaikumus siyam, difardukan ke atas kamu puasa. Puasa tu apa? Puasa tu maksudnya tahan diri. Tahan diri dari apa? Daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan niat. Kan? Untuk sah puasa, bukan sah pahala puasa. Pahala puasa lain. Nampak? Macam orang pergi sembahyang Jumaat, dia duduk sembang bla 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 kat belakang, kat depan, kan? Duduk dekat pondok parking motor, sembang, orang duduk baca khutbah. Khatib baca khutbah di atas, dia baca khutbah di bawah. Tak ada pahala Jumaat. Tapi sah sembahyang Jumaat. Sama lah macam kita. Kita puasa juga, tapi kita hanya tak makan, tak minum je. Yang lain kita tak puasa.
Kita belasah juga buat benda yang dilarang dalam Islam waktu kita puasa. Mata kita tak jaga, telinga kita tak jaga, pakaian kita tak jaga, ya, penampilan kita tak jaga, makan minum kita pun kita tak jaga, ya, maka akhirnya kita tidak mendapat apa-apa pahala daripada puasa. Nabi kata, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa, dia tidak dapat apapun daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga saja. Dia puasa tapi dia tak semayang. Oh, ramai zaman ni orang puasa tak semayang. Dia puasa, cuba tengok orang tu pergi beli di bazar Ramadan tu. Saya jarang ke bazar Ramadan. Kalau bagus bazar Ramadan ni sebab dia ada jualan jumlah yang banyak. Kita nak buat apa-apa, nak bagi orang punya rumah senang. Sebab orang rumah saya pun bekerja, jadi tak sempat. Baguslah bazar Ramadan tu ada. Tapi kita akan jumpa dengan orang-orang yang dia pun main datang beli juga pokoknya. Puasa gambar Allah ni. Puasa ni tuan-tuan, dia satu tarbiyah sebenarnya. Allah didik kita, makan minum ni harus hukumnya. Tapi bila Allah kata jangan makan, kita makan tak? Kita tak makan. Jangan minum, kita tak minum. Makan minum tu harus. Kan? Nak didik kita. Kalau aku kata jangan maksudnya. Allah kata, hai suami isteri, jangan kamu bersama dengan suami isteri kamu pada siang hari. Janganlah, walaupun hukumnya sunat. Pegang pun dapat pahala, sentuh dapat pahala, tidur atas riba dapat pahala dengan suami isteri, kan? Sunat. Tapi bila Allah kata jangan, kita tak berani yuk. Pasal apa? Allah nak didik, nak kata kalaulah yang harus pun kamu tinggal, yang sunat pun kamu tinggal, kenapa yang haram kamu tak tinggal? Faham tak? Allah tak bagi kita buat benda yang haram. Kenapa kita buat? Sedangkan yang harus pun kita tinggal. Allah kata jangan makan, jangan minum, asal hukumnya harus. Kita tak makan, tak minum. Tapi Allah kata kamu wajib semayang. Kita tak semayang. Nampak? Berapa ramai hari ini yang faham falsafah di sebalik puasa? Jadi falsafah itu mengajar kita taat, takut kepada Allah. Sebab tu ada orang puasa mendapat takwa, ada orang puasa dia tak dapat takwa, dia dapat taqwa. Taqwa sumbat. Sebab tu dalam ayat Quran Allah kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Semoga kamu bertakwa. Makna ada orang puasa dia dapat takwa, ada orang puasa dia tak dapat takwa. Dia puasa tak semayang, dia pun tak dapat takwa. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, rumah saya semalam terkejut tunjuk, abang tengok bang, Masya Allah, rumah saya pengetua sekolah. Dia kata dia scroll dia punya Facebook tu, turun ke bawah, tengok gambar perempuan telanjang, video lagi. Ada satu manusia Allah tag satu budak perempuan, tiba-tiba masuk dekat Facebook dia, mai tunjuk dekat saya. La haula wala quwwata illa billah. Ramadan malam yang 10 terakhir itu Nabi suruh kita cari Lailatul Qadar. Kalau kita dapat satu malam itu, malam Lailatul Qadar sama dengan 1000 tahun, 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Malam tu satu malam je. Tiba-tiba dia boleh hantar gambar macam tu. Cuba bayangkan. Nak bagi tahu yang duduk kat tangan kamu semua tu. Nah, dunia di ujung jari itu sebenarnya boleh membawa petaka celaka, boleh membawa pahala ganjaran untuk kita. Dia macam pisau lah kan. Pisau, kalau kita nak potong sayur, okey lah. Mak kata kakak, mai potong sayur, kita ambil pisau potong sayur. Kakak, mai potong daging, kita mai potong daging. Tak tahu mak tak kata apa, mai kat kepala mak. Neraka tempat dia. Pasal apa? Pasal kita salah gunakan pisau. Macam tu. Apapun kalau disalahgunakan, habis. Kita kena faham sebagai orang Islam, saudara-saudari sekalian, kalau betul orang Islam, kita semua orang Islam, kita kena faham kita hidup dalam sempadan. Faham tak? Kita hidup dalam sempadan, maksudnya kita hidup dalam kawalan kita ni.
Kita tak boleh buat lebih daripada yang dibenarkan. Ini boleh, ini tak boleh, ini boleh, ini tak boleh. Yang kata boleh. Mana boleh? Aku hidup, aku punya suka lah. Hidup ku lah. My life. Aku suka ku lah. No, tak boleh. Kita kena ikut suka Allah. Betul tak? Kalau betul awak hamba Allah, kena ikut suka Allah. Sebab tu hari ni jadi macam-macam. Bila awak kahwin, awak nak ikut Islam. Tapi pula hidup lepas kahwin, awak tak nak ikut Islam. Masalah. Kahwin awak pergi masjid, tapi belum kahwin tak pergi masjid. Lepas kahwin tak pergi masjid. Nampak? Tapi lepas mati awak nak pergi masjid balik. Betul tak? Saya difahamkan ada budak Selangor kan, budak KL kan, budak Johor. Awak dah mana? Kedah. Ha. Kejut aku. Kedah kat mana? Kulim. Ha? Halo Ustaz. Oh iya, okey, ayatnya OKL tadi. Tak boleh, kita kena hidup dalam ruang ni. Sebab itu kalau kita keluar daripada batas tu, besar. Awak hari ni umur 18, 19, 20. Satu hari awak akan jadi seorang isteri. Betul tak? Satu hari, one day. Tak berapa hari dah. Lepas tu, kalau kita nak ikut suka hati, dah tu duduk jadi macam-macam. Sebab kita ikut suka hati. Ada tak budak perempuan lelaki yang ingin ikut suka hati? Ada. Puasa-puasa merendah juga. Buka puasa ada orang, tapi belum buka puasa. Allah Akbar. I love you. You love me? Kan? Itu ikut suka hati tu. Itu gila sayang. Macam mana? Sedangkan Allah kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang tu cegah perbuatan keji dan mungkar. Anak-anak sekalian, saudara-saudari sekalian, sebenarnya yang menjadi masalah kepada kita adalah kejahilan, ya. Sebab tu bagi saya kejahilan adalah tembok besar yang mesti dimusnahkan. Kamu sedang berada di gedung, di Menara Gading pun, di universiti, kejahilan ni kita kena rontohkan dia, pecahkan dia. Sebab apa? Dialah yang menjatuhkan martabat manusia kepada haiwan. Kejahilan. Dialah yang menyebabkan kita jadi buta. Siapa Tuhan? Siapa kita? Siapa Nabi kita? Siapa idola kita? Siapa contoh teladan kita? Siapa? Kenapa kita di sini? Kemana kita akan pergi? Kejahilan. Sebab itu Allah tak perintah kita semayang dulu tak? Tidak. Allah tak perintah kita puasa dulu. Semayang turun perintah di Mekah, tapi dah dekat-dekat hijrah. Puasa turun di Madinah. Yang lain semua turun di Madinah. Ayat perintah. Tapi ayat pertama turun waktu tu umur Nabi 41. Ayat apa? Iqra, baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan yang menjadikan. Ayat itu turun mengisytiharkan tentang kewajipan kita mencari ilmu. Al-amru lil wujub. Kita kewajib cari ilmu. Saudara dan saudari sekalian, sebab tu bila kita jahil, menyebabkan akhirnya kita tak nampak bahawa yang kita buat ni sangat bahaya sekarang. Ya. Dia tak tahu. Dia macam kamu boleh disebut remaja. Remaja ni kamu dah dewasa. Jangan kata Allah kami tak ada dewasa dalam tu. Bukan. Anak-anak saya besar pada kamu lagi. Tapi bila kamu tak nampak, kamu buat benda yang memusnahkan diri kamu. Tengok budak ni cerdik ni macam mana. Tengok muka dia. Bapak pun orang belajar, mak pun orang terbelajar. Macam mana boleh ambil dadah budak ni? Cek, tengok dia pergi dengan kawan-kawan dia. Dia ikut kawan-kawan dia. Dia tak tahu bahawa sebenarnya hasrat dia nak cuba itu memusnahkan dia. Sebab dia berada di tempat yang salah, berkawan dengan orang salah, kemudian buat benda yang salah. Saudara dan saudari sekalian, sebab tu pecahkan tembok kejahilan. Sebab tu saya sangat menyokong bila bicara adin ini diadakan secara berkala, supaya suntikan agama itu dapat meletakkan kamu di atas landasan. Siapapun kita, anak siapapun kita, apa jawatan pun kita, banyak mana gaji dan pendapatan kita, one day semua kita akan tinggal. Betul tak betul? Kalaulah orang yang kaya milioner tu boleh tambung nyawa dia barang seminit, dia bukan takat boleh sambung seminit, kerana dia bukan takat boleh pilih mana hospital, dia bukan takat boleh pilih mana doktor pakar. Dia punya doktor pakar,
doktor pakai kerja dengan dia, hospital pun hospital dia. Dia boleh sambung nyawa dia? Tak boleh. Awak kalau dia mati, baju yang dia potong harga dia 1,000 boleh dia pakai nak masuk dalam kubur? Tak boleh. No? Dia hanya pakai 3 lain kain putih je, itulah baju dia, tu pakaian kita. Dia akan masuk dalam rumah dia, yang betul-betul rumah dia tu kayu tu lah, itu lama kat situ. Betul tak? Kita nak duduk dalam rumah yang lama, rumah kat atas dunia ke rumah dalam bumi tu? Rumah dalam bumi kan? Kamu balik tengok rumah bapak kamu. Rumah bapak kamu besar. Lepas tu dia sembang-sembang, bang, nanti kita amal lagi bang ni. Depan tu bang. Anak kita letak aircon ni bang, aircon ni. Sian anak kita bang, tilam nipis bang. Letak tilam yang mahal bang. Tilam tebal. Macam mana tempat anak kita dalam kubur nanti? Macam mana tempat kita dalam kubur nanti? Rumah kita dalam kubur, istana kan dalam kubur tu? Saudara dan saudari sekalian, berapa ramai yang sibuk cari dunia, tak peduli ni. Anak-anak besar buta dengan agama, tak peduli hukum hakam dan perintah Allah. Akhirnya apa? Sampai satu hari Tuhan ambil dia. Tapi tak mati. Sebelah. Habis keluar ayat luar kat sini. Nak cakap sepatah pun, menangis dulu. Nak sebut tapi dah tak mampu lagi nak cakap. Ini berlaku. Saya ada pengalaman. Sebab baru ni dalam 3 bulan lepas saya kena minor stroke. Ya, nak cepat sikit saya jatuh. Ya, ada satu sahabat cerita dengan saya. Dia kata kawan dia juta, dekat jadi jutawan lah. Umur baru 30-an, kaya, tak banyak, umur dia besar. Tapi satu hari waktu dia kalut mengejar dunia, tiba-tiba kena stroke. Kena stroke. Saya teringat sahabat kita Profesor Izzy, Profesor Madia UUM. Umur dia baru 52 tahun, senior sikit dari saya. Saya pergi kuliah, pergi ceramah dekat Syarifah Fatimah tu. Dia duduk kat tiang tu, very humble. Profesor Madia, seorang pakar Madia. Isteri dia cerita, tahun lepas dia khatam juga Al-Quran. Tapi tahun ni dia khatam Al-Quran hari kelima. Just imagine, hari kelima dia dah khatam Quran. Dia bukan profesor bidang pengajian Islam, no. Tapi dia mempunyai kesedaran. Sebab tu ilmu satu hal, kesedaran tu satu hal. Awak bukan tak tahu, tapi awak tak sedar. Betul? Awak tahu. Tanya, sembahyang tahu tak? Tahu. Awak betul baca Quran? Tahu. Awak baca tak? Tak. Betul tak? Awak sembahyang tak? Tak. Bukan tak tahu. Sedar tu tak main kesedaran. Tapi bila dia dapat kesedaran, dia memikirkan tentang kehidupan yang kekal di sana tu, lebih daripada dunia yang sementara ni. Hari kelima khatam Al-Quran. Maknanya satu hari dia baca berapa juzuk? Main. Cik Nasir dah sampai. Ni senior saya dekat Maktab Mahmud. Senior sikit-sikit. Okey. Lepas tu hari ke-6 dia pergi solat dekat Masjid Al-A'la. Solat asar berjemaah. Jadi kita sebutkan, kalau kita solat fardu sama dengan 70 fardu. Sama dengan 70. Jangan solat seorang, please. Lagi-lagi lah. Kalau orang perempuan ni tahan lagi, cari orang untuk topak. Kadang orang perempuan ni tak pandai nak masuk dengan orang. Orang tu solat dekat surau, awak pergi tengok dia tengah solat. Boleh tak kita ikut dia? Boleh. Tapi ada orang perempuan dia pun tak bagi ikut. Mina tak bagi pula. Ni sembahyang kat sini seorang. Kenapa tak buat jemaah? Orang perempuan bila berjemaah, dia bukan duduk kat depan. Tu Aminah Wadud, tu Aminah Wadud. Tu tak betul lah. Orang perempuan dia sikit je depan daripada kawan-kawan dia. Orang ni ikut panjang dia sikit je kat depan. Ikut dia, dapat jemaah. Kita pergi belakang, tengok-tengok dia tu tengah semayang. Boleh tak ikut? Boleh. Pergi kat tepi, niat usalli ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kita dapat pahala jemaah. Dia bergantung pada niat. Kalau dia sedang, orang ikut belakang dia, lepas tu dia pun, aku imam. Betul ni. Tapi dia tak cakap di mulut, dia cakap dekat dia lintas dekat hati dia, aku imam. Maka dapatlah pahala jemaah. Syarat dia nak dapat pahala jemaah, mesti dia lintas dalam hati. Laki-laki sama.
Ingat tau, orang main topak belakang. Satu kelaku budak lelaki-lelaki ni yang saya nak marah ialah dia sengaja pergi pilih tepi tiang, tepi dinding, tak bagi orang ikut. Itu orang panggil al-bangangu. Orang pasti sah tak dia jadi imam? Sah. Kan? Dia kata lah tak sesuai lah, saya macam ni nak jadi imam apa kan? Sah. Asalkan tak nampak dia tu zahir sudah batal. Sebab kadang lelaki pun dia pakai t-shirt tu pendek, lepas tu dia pergi semayang, dia sujud-sujud perang, nampak lorak pungkong. Itu al-mangkuk wal hayuni. Kan? Sebab apa? Nampak lah dia punya aurat kan? Nampak aurat kat belakang ni. Ada. Tak faham sebab jahil kan? Dia semayang, kita boleh ikut dia, boleh follow. Dia semayang Zuhur. Kita bukan dekat boleh semayang Zuhur, kita boleh semayang subuh pun. Qadha, tak ada masalah. Salih pada sebuah rakaat ini qadhaan makmum lillahi ta'ala. Dia semayang Zuhur. Kan? Dia nak naik 4 rakaat, kita dah habis 2, cukup kan? Kita mufarakah dengan dia bagi salam. Asalkan awak reti ya. Kalau awak tak reti dia semayang subuh, awak semayang 4, boleh? Boleh. Yang tak boleh, dia semayang jenazah, kamu pergi semayang Zuhur. Itu tak boleh. Faham tak? Tu kamu pergi semayang tarawih malam-malam kan? Orang duduk semayang tarawih dah, kamu tak semayang isya lagi. Kamu boleh pergi tak belakang dia semayang tarawih? Semayang isya boleh tak? Boleh. Tapi ada orang dia tak reti, dia pergi semayang seorang-seorang lah. Salih Fatah Isya'i, mayang semua buat sebab dia nak kerja semayang tarawih. Padahal dia boleh masuk dalam tarawih tu semayanglah isya. Apa salahnya? Tu imam tu niat tarawih, awak niat isya. Nampak? Begitu. Saudara dan saudari yang dikasihi Islam. Jadi maknanya jahil ini tembok dia tu yang mesti diruntuhkan. Bila kita dapat ilmu, satu benda yang penting kedua adalah al-wahyu minal ilmi. Saya pernah ikut dalam satu mesyuarat bawah majlis raja-raja satu masa dulu. Waktu saya di bahagian pendidikan di Jabatan Agama Islam, saya dihantar mewakili jabatan untuk mewakili negeri Kedah dalam mesyuarat di bawah Lepai di bawah majlis raja-raja. Satu profesor daripada UKM ni, dalam tu Profesor Dr. Dato' Mahmud Zudi yang jadi pengurusi pada ketika tu, kami bincang pasal masalah sosial anak Melayu Islam yang makin buruk. Jadi dia kata masalah kita adalah kita punya akademik tu tinggi, tetapi kita punya akhlak tu tak ikut sekali. Dalam Islam semua ada akhlak. Semayang ada akhlak, puasa ada akhlak, haji ada akhlak, zakat ada akhlak. Tidak ada ibadat dalam Islam melainkan mesti ada akhlak. Sebab itu disebut Islam itu adalah al-akhlak ad-din ma huwa ad-din, ad-din huwa al-akhlak al-islamiyah. Sebab tu Nabi kata, esok di negeri akhirat di padang mahsyar yang paling memberat timbangan adalah akhlak. Sebab akhlak itu melibatkan hubungan menegak dan hubungan merentas. Hubungan menegak ialah hubungan seorang hamba dengan Allah. Cantik, hubungan merentas adalah sesama manusia. Yang pertama dengan mak bapak dia, dengan suami isteri, anak-anak dia, jiran tetangga, masyarakat. Dia muda, dia hormat yang tua. Dia tua, dia kasih kepada yang muda. Dia menjadi seorang yang berakhlak. Saudara-saudari sekalian. So, kita tahu tapi kita tidak beramal. Itu masalah. Itu masalah. Dan sebenarnya Ramadan sudah datang dan hampir pun akan pergi. Seminggu tak sampai dah, dia akan tinggalkan kita. Sedangkan dia telah berikan kita akhlak. Kita diajak amanah. Amanah ni, puasa ni satu amanah. Jaga sampai kita tak nak kelayak liok pun tak berani kan. Dia pergi ludah kan. Sedangkan ya liok boleh telan dia lah. Pergi jaga-jaga ni, hak kamu pakai lipstick jaga lah. Sekali lagi kamu kata kamu sah puasa, tapi puasa kamu batal. Sebab pasal orang yang pakai lipstick, dia nanti dia punya bibir kering, dia akan suar lidah dia keluar, melembabkan bibir dia. Bila dia melembabkan bibir dia, dia menarik sesuatu masuk dan sesuatu itu akan bercampur dengan air liur lalu ditelan. Batal puasa. Hati-hati, hati-hati. Saya cadangkan kalau nak pakai, awak pakai kat sini atas. Kejap tak payah pakai. Dan dari yang dikasihi sekalian ya,
Sebab tu ilmu sangat penting. Saya sebut tadi, yang nak jadi macam-macam hari ni tu sebab tak ada ilmu. Awak mengaji akademik awak tak seimbang dengan agama awak. Itu masalah. Sedangkan saya bukan bidang agama. Saya bukan bidang agama. No. Ini bukan soal bidang agama, bidang akuntansi, bidang perubatan, bidang manajemen. No. Agama ni maksudnya fardu ain, semua orang wajib. Faham tak? Fardu ain ni, ain tu makna diri. Setiap orang kena tahu. Setiap orang. Awak nak ibadat, apa benda kena tahu? Yang pertama, awak mesti tahu bersuci. Oh, nak bersuci dengan apa? Bersuci dengan ayat. Awak kena tahu apa bahagian ayat. Ayat apa? Ayat kopi, ayat teh. Bukan. Ayat apa? Ayat mutlak. Lagi? Mustakmal. Lagi? Musyammal. Lagi? Mutanajis. Itu semua fardu ain. Nah, fardu ain kena tahu. Jangan cakap kita tak apa, itu biasa. Aku cuci pak. No, kita kena tahu. Awak semayang, awak takkan sah kalau awak tak tahu ayat apa awak ambil. Bukan cakap tak tahu, okey. Seorang tu dia nak pergi semayang kat masjid. Waktu dia nak pergi semayang kat masjid, masa dia masuk kat bilik ayat tu telah kehabisan ayat. Faham? Ayat tak ada. Tinggal ayat dalam kok kat rumah taman tu ada kok kecil ujung tu kan. Kok tu lah dia duk ambil ayat semayang sebelum ni duk ambil ayat semayang tang tu lah. Jadi dia pun masuk pergi kencing. Ambil ayat tu lah basuh. Sebab ayat tak ada. Lepas tu dia pun sudah basuh pakai sabun Dettol apa semua kan. Dia buang ayat besar kan. Pakai sabun Dettol lah cuci sebab tak ada kuman. Lepas tu dia pun pergi semayang. Ayat semayang dia pergi ambil lah di masjid. Faham? Dia ambil ayat semayang di masjid. Soalan dia, sah tak semayang tu? Sah dah kakak? Abang Sarah lah. Dia basuh kencing dia dengan berak dia dengan ayat lengkok tu. Ayat tu adalah sisa dia mengambil wudu. Right? Dia pun basuh. Sah lah? Tak sah. Kenapa tak sah? Kenapa tak sah semayang? Sebab dia telah mencuci najisnya dengan ayat mustakmal. Nampak tak? Ayat mustakmal. Macam mana ayat tu jadi ayat mustakmal? Sebab ayat mustakmal berlaku kerana hasil daripada basuhan wajib wudu dia. Dia ambil basuhan wudu yang wajib tu, yang pertama tu wudu. Yang pertama basuhan tu di mana wajib. Yang kedua tu sunat, yang ketiga tu sunat. Dia basuh je, perang jatuh. Dah memustakmalkan ayat di bawah. Syarat ayat di bawah tu dalam kuantiti kecil, iaitu kurang dari 2 kolak. Maknanya kalau orang nak tanya, boleh tak ayat mustakmal itu berlaku dalam beberapa second? Boleh. Kita pergi ambil ayat semayang dalam kolak yang besar, kita ambil kan, kita basuh muka. Masa kita basuh muka, ayat tu jatuh. Beberapa second saja dia jatuh. Waktu dia jatuh, ayat tu jadi mustakmal. Pum, dia jatuh dalam kolak, jadi mutlak balik. Boleh. Jadi maknanya ayat mutlak selagi dia duduk di anggota wudu, dia tidak akan pernah menjadi mustakmal kecuali berpisah dari anggota wudu. Sebab tu kita boleh ambil wudu dengan ayat yang sedikit. Sebab kita letak, kita jalankan dekat anggota wudu kita. Selagi ayat tu tak jatuh, dia tetap mutlak. Maknanya kalau kita ambil, kita letak dekat sini tu, kita gosok dengan ayat yang ada kat tangan kita, dia basah, mengalir, dia sudah cukup sebenarnya. Ya, dia sudah cukup. Tapi bukan sapu, kena ingat, sapu lain. Sebab dia mengalirkan air. Sebab tu bila kita pakai spray untuk orang pergi Mekah tu, dia tetap mesti nampak aliran tu. Dia tetap, bukan ayat tu ni mesti menikit, tidak. Tetapi dia rasa ayat tu. Dia bukan sapu sesuatu yang tidak nampak. Dia kena nampak. Okey. Macam mana kalau dia basuh najis tadi, dia pakai ayat mustakmal, kemudian dia pakai tola. Kan, dia pakai tola, dia lap, dia pun sangkut tola tu. Lepas tu dia pun pergi semayang. Semayang dia dah tak sah. Ayat tadi pindah dekat kain dia. Kain dia jadi macam mana? Kain dia jadi mutanajis. Tola dia jadi lagu mana? Tola dia jadi mutanajis. Sudah berpindah najis itu daripada ayat yang telah mutanajis
kepada tuala yang asalnya bersih menjadi mutanajis. Faham, mutanajis ini sesuatu najis yang telah berpindah. Itu fiqh. Semua orang kena tahu. Bukan kata orang tu mengaji agama saya kena tahu. Kamu kena tahu. Understand that? Sebab esok kamu nak mengandung kau, nanti nak dapat anak kamu kencing macam mana? Tak apa, pakai fibris, cek. Oh, peluk bunga. Kan, teknologi kan, ceret, peluk bunga. Ayam tu tempat tu tetap najisnya dipanggil najis hukmi. Najis hukmi maksudnya najis yang ada dari segi hukumnya, tetapi tidak ada dari segi ainnya. Satu lagi dipanggil najis aini, ini dipanggil najis hukmi. Kena faham. Satu perempuan main nak menangis dia, saya duduk dengan mak mentua. Ya, mak mentua saya ni masalah dia pada kucing. Lepas tu kucing dalam rumah tu selalu berak dalam rumah. Itu mak cuci tu. Itulah masalah dia. Mak cuci tapi dia lap macam tu je. Dia ambil tisu, dia lap. Lepas tu habis. Jadi menyebabkan rumah tu jadi najis. Ya, teknologi ada, kamu boleh pakai binatang tu, tapi dia tidak mengangkat najis. Jadi bila saya balik, saya menantu, dia kata, nantu ni pegawai. Bila dia balik, dia akan cuci. Jadi mak dia tarik muka. Pasal apa? Pasal dia dah basuh, dia kata. Padahal mak buat tu tak betul. Sama macam anak kamu kencing. Bila kencing, kamu nak buat macam mana? Dia kencing, kamu nak kena cuci. Maknanya mencuci najis yang mutawassitah. Najis mutawassitah, najis pertengahan. Cuci dulu ain dia, lepas tu letak air mutlak, kemudian lap. Letak lagi air mutlak, lap. Ya, walaupun hukum asal mesti berlari air itu, tetapi dengan perubahan contoh ni macam kapet ni kan. Kapet ni besar, nak angkat susah macam kapet masjid tu. Ada yang gunting kapet masjid, tak perlu gunting pun sebenarnya. Islam tak sampai macam tu. Just cuci dulu ain dia tu, lepas tu letak air mutlak, lepas tu vacuum lah ya, dengan vacuum yang kering dan basah tu. Vacuum, letak lagi air mutlak, vacuum sampai hilang 3. Yang pertama bau, yang kedua warna, yang ketiga rasa. Ni, please awak balik, muhasabah balik, aku dah puasai atau tidak fardu ain. Right? Mandi hadas. Sebelum saya lupa, hari tu pun saya tak, kalau tak salah ingat, saya dah sebut dekat grup mana saya tak tahulah. Bila lah saya main, saya ingat tahun lepas apa? Rasa tahun lepas. Saya sebut sekali lagi, hati-hati pada mandi hadas. Sebab antara cuci najis, mandi hadas dengan wudu sebelum kita solat. Solat tu tiang agama. Awak tak solat, siapa tak solat jangan mimpi nak berkat. Siapa tak solat jangan mimpi apa yang dia buat dapat keberkatan. Dia menikah tak ada berkat, dapat bini tak berkat, dapat laki tak berkat, dapat anak tak berkat, dapat rezeki tak berkat, sebab dia tidak solat. Nah, kalau sekiranya dia sebelum solat itu tak selesai, cuba bayangkan betapa letihnya dia solat. Solatnya tidak diterima. Akhirnya solat yang tidak diterima ini hanya akan menjadi bala kepadanya. Sebab apa? Solat yang tak diterima ini akan dibentuk menjadi satu benda yang berwarna hitam dan dipukul balik kepada orang yang memiliki solat yang seperti itu, yang Tuhan tak terima. Na'udzubillah. So, mandi hadas betul-betul. Mandi hadas ni awak pesan senang dia. Awak mandi hadas, ingat pakai shower. Betul? Dia orang pakai shower kan? Pakai shower. Mandi hadas mesti rata air seluruh tubuh. Kalau baca dalam buku senang dia tulis, niat meratakan air ke seluruh tubuh. Ada setengah buku dia kata menyuci najis, niat cuci najis, rata air seluruh tubuh. Okey. Tetapi perlu kepada bayan, perlu pada keterangan. Seluruh tubuh itu maksudnya apa? Seluruh tubuh ini maksudnya semua bulu-bulu yang ada di badan kita. Semua bulu. Tak peduli bulu tang mana. Duk atas kepala nama dia rambut, duk atas bibir nama dia misai, duk tang ni nama dia janggut. Bubuh bila mana pun nama dia bulu, wajib kena sampai. Kalau cabut dekat situ, tempat lubang tu wajib sampai air. Okey. Kalau rambut, kalau bersanggul, wajib buka sanggul. Kalau air tidak sampai ke akar rambut. Kalau sekiranya
Awak pakai benda yang menghalang air daripada sampai. Nah, Q-tag apa ni semua. Ni semua khabar semua ni. Saya tengok kadang pakai kain gelumbu. Pakai kain gelumbu. Pakai Q-tag. Bila awak semayang? Tak. Dan Q-tag ni kena buang. Sebab dia menghalang air daripada sampai ke kuku dia, bukan macam inai. Nampak tak? Akhirnya tak sah. Awak mandi, meratakan air seluruh tubuh tu apa maksud? Maksudnya awak kena ratakan ke seluruh tubuh, termasuk anggota yang zahir dan lubang-lubangnya. Anggota yang zahir atau lubang-lubang yang zahir. Anggota yang zahir ni nampak kan? Tapi lubang yang zahir tu kita tak tunjuk ke orang lah, dia ada kat kita kan. Hak yang tunjuk ke orang, ni lubang zahir. No, ni lubang zahir. Lubang zahir ni, cuping telinga ni nama dia lubang yang zahir. Yang dalam tu lubang yang batin. Tak payah ambil hubung lagu tu, tak payah. Tapi yang cuping tu kena. Okey. Kalau apa lubang yang zahir dimaksudkan dalam waktu mandi hadas, bukan di atas, bukan di dalam, tetapi adalah di bawah. Dia panggil apa nama, kubul dan dubur. Kubul yang depan, dubur yang belakang. Yang ni yang jadi masalah. Masalah hari ni, bila moden, kita mandi hadas, kita dah tak kisah tau. Kita rasa macam ayam tu macam confirm sampai lah. Nah, mandi-mandi niat gosok kan. Lepas tu ambil sembahyang tu habis. Padahal kita tak menyampaikan air ke tahap yang wajib sampai air. Apa dia yang wajib sampai air? Awak mesti sampai ke air ke pelipat-pelipat badan. Jaga kalau badan kita yang jenis badan apa triple XL, no, kena more banyak sikit. Kadang-kadang pusat pun cari tak jumpa tak mana. Weh, pusat hang duduk tak mana? Tak duduk seksyen 8. Cari tak jumpa dah pusat pun. Pusat kena bagi sampai ayam. Faham? Kalau pusat pun tu bujai tak apa ayam dia terpuih lagu tu kan. Nanti dia bulat lubang tu dia kena masuk ayam. Kalau di bawah dia kena duduk. Understand that? Duduk. Maknanya orang tu kalau dia tak duduk, laki baik perempuan baik sama. Laki pun sama. Kalau dia tak duduk, maka susah nak sampai ayam. Sebab dalam fiqh pun dia sebut seperti qada hajat. Macam saya berdiri macam ni kan. Saya berdiri. Saya ada lubang belakang je. Macam perempuan dia ada dua-dua kan. Lubang belakang ni bila saya berdiri, benda tu dekat mana? Dia panggil dalam bahasa fiqh dia panggil halafatud dubur. Halafatud dubur. Halafatud dubur ni maksudnya adalah lingkaran lubang dubur. Lingkaran lubang dubur itu dia apa, bila kita berdiri dia masuk ke dalam. Betul tak betul? Siapa berdiri, lingkaran lubang duburnya keluar. Con, itu apa panggil apa? Buah sel. Memang dia tu kena pispitan sebab buah sel. Sebab bila dia berdiri benda tu keluar. No, bila kita berdiri benda tu masuk ke dalam. Masuk ke dalam. So, bila awak mandi, pastikan awak duduk. Dalam kitab Matlaul Badrin tu dia kata dizahirkan. Mana duduk dan meneran sedikit. Jangan terang kuat-kuat nanti keluar buah sel. Tekan sikit supaya dia terbuka untuk kita cuci air mutlak. Alright? Itu untuk dubur. Kalau kubul, lubang depan, macam mana? Lubang depan pun sama. Awak duduk, macam kita buang air besar, lepas itu cuci dengan air mutlak. Artinya, jangan bila kita mandi hadas, kita cuci dulu baru niat. Faham? Yang dia jadi masalah, awak pergi apa nama kencing apa semua kan. Lepas tu cuci letak apa semualah, sabun lah apalah semualah. Lepas tu baru niat mandi hadas. Namanya tu raf'ah hadasil akbar bla bla bla. Lepas tu duduk sudah. Sedangkan awak duduk, awak cuci bawah tu masa sebelum ni niat. Kena faham. Understand that? Jadi maknanya jangan cuci berlebihan pula. Ada satu perempuan tanya, saya bila saya nak solat, saya selalu pergi ambil wuduk, lepas tu saya buat macam meruang orang mati. Tahu meruang orang mati? Bukan beruang, meruang. Meruang orang mati tahu? Tak tahu. Orang mati bila kita mandi, kita akan pakai sarung tangan, kita akan masuk dekat depan kita ni, di bahagian depan lubang dubur dia. Kita akan masuk, kita akan cuci untuk najis yang paling depan tu keluar. Sebab supaya bila kita mandi, kita solat, najisnya tak keluar. Jadi kita meruang dia, masuk cuci. Kawan ni
buat, bila dia pergi ambil wudu, dia akan masuk jari, dia cuci. Jadi dia tanya saya, apa hukum? Saya kata dekat dia, puan, buat sesuatu yang melebihi yang wajib. Basuhan yang wajib bukan sampai ke situ. Kalau dalam keadaan biasa tak ada masalah. Tapi kalau waktu bulan puasa ataupun berpuasa, batal puasa. Sebab dia telah memasukkan sesuatu dalam rongga. So jangan buat begitu. Yang betulnya macam mana? Awak duduk je, just terbuka lah benda tu. Kalau anak darah, dia buka sikit je. Kalau mak darah, besar lagi. Lalu tu lah. Lepas tu, yang mana setakat terbuka tu, cuci. Dia mengajak fiqah memang lagu tu. Awak kena faham. Sebab saya takut awak tak faham. Awak tak faham tu, habis. Apa jadi bila kita ni tak sah mandi dah? Apa jadi? Bayang kita sah tak? Tak sah. Masuk dalam masjid boleh tak? Tak boleh, dah haram. Pegang Quran boleh tak? Haram. Bayangkan, hancur ibadat kita. Sebab tu, saya memilih untuk ingatkan balik benda ni kepada anak-anak saya. Balik buat pembetulan semula. Kalau rasa silap, balik buat pembetulan supaya kita buat ibadat dengan betul. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, akhirnya saya nak buat kesimpulan. Ramadan hampir meninggalkan kita. Tadi seminggu tak sampai. Tetapi kita berhadapan dengan malam 25 pada malam ni. Malam yang ganjil, malam ketiga yang ganjil. Kita berlepas 21 dan 23, malam ni malam 25. Nak laki saya pergilah ke masjid, ya. Carilah sepertiga malam yang akhir tu, kalau boleh kita ada di masjid beriktikaf, ya. Sebab Nabi sangat bersungguh-sungguh pada 10 malam yang akhir. Kalau tak dapat pada malam yang genap, pergi pada malam yang ganjil. Kita buat qiyamul lail, kita berdoa, bermunajat. Kamu semua kalau tak pergi masjid pun kita akan bangun pada waktu sahur. Okey? Betul tak? Kamu duduk rumah sewa kan? Tak, asrama. Kalau ada orang dia bangun juga tapi dia bukan bangun untuk berqiyamul lail, dia bangun nak tengok Euro, ya. Malam. Tadi saya baca paper 1000 orang dia himpun untuk sorakkan di Kuala Lumpur. Anak-anak Islam kita yang majoriti saya tak tahulah, tak tahulah sebab pakai tudung pun ramai pada waktu tu, ya. Tengok malam 21, kalau tuan-tuan perasan, ya, malam 21 yang cukup tenang. Paginya tidak ada matahari, yang dia ada cahaya matahari tapi tidak terik, ya. Malam tu saya balik daripada masjid dekat-dekat pukul 5 nak bersahur di rumah. Saya tengok kedai makan penuh orang. Sebab malam tu kalau tak salah saya Sepanyol lawan Itali kah? Oh, dahsyat betul. Penuh. Tapi alhamdulillah masjid tetap ada orang. Ada juga dekat 100 orang di masjid di Korea saya. Jadi saya nak cakapnya macam ni lah, bahawa Nabi kata amin kepada doa malaikat Jibril. Malaikat Jibril kata celakalah seorang yang telah masuk Ramadan berlalu, dia tidak dapat keampunan daripada dosa. Nabi kata amin. Jibril itu adalah penghulu segala malaikat dan Nabi adalah penghulu segala Nabi, berada di dalam bulan Ramadan pula. Kemudian Jibril berdoa, Nabi amin. Agak-agak makbul tak doa Nabi? Tentu dah makbul. Sebab tu jangan sekali-kali walaupun kamu tak pergi masjid, kamu bangun dah 3 malam, kecuali kamu solat 2 rakaat. Faham? Bangun, ambil je masa setiap solatlah 2 rakaat. Kita tidur, kita dah dapat tahajud. Kita tidur, kita layak untuk tahajud. Faham? Selepas 3 malam, kita dah tidur, kita layak untuk tahajud. Sama ada kamu solat apapun, dah dihukum solat itu tahajud. Kamu dah witir, tak payah buat witir lagi, kamu boleh buat solat hajat contohnya. Minta supaya Allah mudahkan untuk kamu, ampunkan. Minta ampun dosa kita, dosa mak bapak kita, dosa seluruh orang Islam. Nah, kalau boleh kamu hafal doa yang pendek tu, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang selalu kita dengar untuk imam baca waktu solat tarawih. Itulah doa yang diberi oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah. Waktu Siti Aisyah tanya Nabi, kalau aku berjumpa Lailatul Qadar, aku nak baca apa ya Rasulullah? Rasulullah kata, bacalah, ya Allah, engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun, suka berikan keampunan, ampun dosaku. Cuma saya nak sebut di sini, jangan sekadar minta ampun untuk diri kita, tapi sambung untuk mak bapak kita, sambunglah untuk guru-guru kita, sambung untuk semua orang Islam. Siapa nak jadi billionaire, siapa teringin nak jadi billionaire, Nabi kata, siapa minta ampun kepada orang Islam, laki-laki dan perempuan, setiap laki-laki perempuan Allah akan bagi 1 pahala untuknya. Maknanya kalau kita doa 1
sehari semalam 5 kali, kita semayang 5 kali kan, kita doa Allahumma firli dhunubi bla 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 sampai wali jami'il muslimin wal muslimat, kita akan menjadi billionaire sekelip mata. Nah, billionaire sekelip mata. Sebab bayangkan berapa banyak umat Islam dari zaman Nabi sampai akhir zaman, tentulah jumlahnya berbilion-bilion. Jadi kita akan mendapat pahala kerana mendoakan seluruh orang Islam. Dan saya nak sebut kepada yang masih belum solat, qada solat anda, taubat pada Allah dengan taubat nasuha. Dan saya nak ingatkan kepada yang tidak solat bahawa ketika orang lain semua berdoa di seluruh dunia pada bulan Ramadan, ya Allah ampunlah dosa orang Islam seluruhnya, lelaki dan perempuan, Allah akan kecualikan mereka yang tidak solat daripada menerima doa orang-orang yang beriman ini. Kecualikan. Kau tu dapat pahala, tapi kau ni tak dapat doa daripada orang, dia tidak diampunkan dosa. Jadi kita kena sedar bahawa kita sedang bertarung dengan masa. Dalam usia kita yang macam ni, jangan ingat kita akan boleh jumpa confirm besok hari, matahari besok akan memancar cahayanya. Itu pasti berlaku, tenggelam matahari, akan timbullah matahari besok pagi, tapi kita belum tentu. Betul tak? Dan kita tak tahu. Remaja macam kamu, anak muda macam kamu mati sebaya dengan saya akan meninggal dunia. Mak ayah kita yang kita sayang, yang kita harap kita nak duduk dengan mak sampailah kita kahwin kan, dapat anak, mak suka dapat cucu apa semua, belum tentu ya. Sebab tu dalam bulan Ramadan jaga-jaga, sebab Nabi juga mengaminkan doa daripada Jibril. Jibril kata, celakalah umat Tuhan, dia mempunyai 2 ibu dan ayah. 2 ibu ayahnya tidak menjadi sebab dia masuk dalam syurga. Nah, abang kata apa? Besarnya kedudukan 2 ibu dan ayah dalam Ramadan. Selalu hubungi mak ayah, minta ampun pada mak ayah. Minta mak ayah doakan kita supaya Allah buka hijab, Allah buka hati kita, diberikan hidayah taufik, diberikan kejayaan yang barakah. Saya ingat sekadar itu yang dapat saya sampaikan dalam bicara adin kita. Mudah-mudahan Ramadan membentuk kita mendapat hari graduasi nanti. Betul? Hari convocation nanti. Convocation ni maksudnya hari kita menerima scroll. Ujung tu kita akan mendapat takwa. Ya, kita akan sambung lepas daripada Ramadan nanti menjadi seorang bakal suami yang soleh dan bakal isteri yang solehah. Ingin memiliki suami yang soleh, bentuk pribadi menjadi isteri solehah. Sekarang ingin memiliki isteri solehah, bentuk diri menjadi suami soleh. Sekarang Allah Maha Adil, setiap orang akan menerima bahagian masing-masing. Selamat berpuasa, selamat hari raya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengatakan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Bersalah Syekh Yusuf Ahmad di atas ceramah itu tadi.